udara tanpa juruterbang atau dikenali dengan panggilan drone semakin meluas di seluruh dunia. Penerbangan drone yang menggunakan daya aerodinamik membolehkan ia dikawal pada jarak jauh dengan ketinggian dan kelajuan tertentu bergantung kepada jenis-jenis drone. Oleh itu, untuk pembentangan kali ini, saya bersama-sama dengan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan dengan lebih lanjut mengenai drone. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit latar belakang mengenai drone. Yang pertama sekali, apa itu drone? Drone merupakan perkataan yang berasal dari perkataan lama bahasa Inggeris iaitu drone yang merujuk kepada lebah jantan yang mencari pasangan dan mengeluarkan bunyi monoton yang berterusan. Drone merupakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau dalam erti kata yang lebih mudah, kenderaan yang bergerak di udara tanpa membawa manusia di dalamnya atau di luar garis penglihatan. Seperti rajah yang dipaparkan di slide ini, anda boleh lihat ada beberapa sejarah latar belakang penciptaan drone ini. Bagi sejarah kewujudan drone ini, saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Sejarah kewujudan drone bermula pada tahun 1898 apabila Nikola Tesla membuat tayangan perdana mengenai sebuah bot kecil yang dikendalikan oleh gelombang radio dalam sebuah pameran Madison Square Garden. Seterusnya, pada tahun 1918, drone bernama Catherine Bach direka dengan tujuan untuk menjatuhkan bom-bom bagi sasaran-sasaran semasa Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, perang sudah pun tamat sebelum sempat peranti itu digunakan. Kemudian, pada tahun 1935, drone bernama Queen Bee pula dihasilkan di United Kingdom yang digunakan oleh tentera bagi tujuan latihan sasaran bergerak. Pada tahun 1964 hingga tahun 1969 pula, drone bernama The Lightning Bug telah dihasilkan sebagai peranti pengawasan semasa Perang Dunia oleh United States. Seterusnya, pada tahun 2001, drone bernama Prison Predator direka di United States yang digunakan bagi mengawasi dan menyiasatkan sasaran peperangan. Dan akhirnya, pada tahun 2013 hingga kini, Jeff Bezos yang merupakan CEO syarikat Amazon mengumumkan bahawa beliau membuka pintu bagi penggunaan drone secara komersial dalam pelan antarabangsa barangan syarikat itu. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis drone. Yang pertama adalah quadcopter drone. Drone ini adalah yang paling awal dikembangkan dan juga yang paling popular digunakan. Seterusnya adalah GPS drone. GPS drone ni dia terhubung dengan GPS dari satelit dan boleh diprogramkan melalui komputer. Yang ketiga adalah RTF drone. RTF bermaksud Ready to Fly Drone dan ianya amat mudah dikendalikan. Yang keempat pula adalah trick drone. Drone ini, seperti namanya, dia boleh membuat trik seperti berpusing ke atas, ke kanan, ke kiri dan ke bawah. Seterusnya adalah helikopter drone. Helikopter drone ini seperti helikopter yang sebenar. Ia mudah diturunkan
kerana ia dilengkapi dengan landing bar di bahagian bawah drone seperti helikopter yang sebenar. Drone yang terakhir, yang keenam, iaitu fotografi drone. Seperti namanya, fotografi drone ini digunakan untuk mengambil gambar, video, dan ia membawa sebuah kamera digital dan lensanya dilindungi oleh alat pelindung supaya ia bergerak dengan stabil dan dapat mengambil gambar dan video dengan lebih jelas. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Sarah ingin menerangkan undang-undang pemilikan dan penerbangan drone. Yang pertama ialah perlulah mempunyai kelulusan lesen perdagangan yang sah dari pihak kastam. Ini adalah untuk penjual drone. Ini merupakan peralatan yang telah diisytiharkan selamat digunakan oleh pihak kerajaan Malaysia kerana peralatan tersebut telah dieksport dan memasuki pasaran secara sah. Kedua ialah mempunyai kelulusan lesen penerbangan dari pihak Kementerian Pengangkutan Malaysia iaitu MOT melalui Civil Aviation Authority Malaysia CAAM. Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya air konflik semasa melakukan penerbangan. Selain itu, ia juga untuk tujuan menjaga keselamatan awam jika berlaku sebarang tragedi seperti terhempas yang akan melibatkan nyawa ataupun harta awam. Ketiga ialah telah menghadiri kursus-kursus yang berkaitan keselamatan ruang udara dari pihak CAAM. Ini adalah untuk memberi penerangan mengenai panduan dan risiko penerbangan kepada pengguna drone itu mengenai sistem drone tersebut seperti lokasi penerbangan yang telah digazetkan atau diisytiharkan selamat untuk diterbangkan. Keempat ialah memahami setiap perbezaan penggunaan drone. Ini kerana setiap drone mempunyai fungsi-fungsi tersendiri, sama ada ia bertujuan komersial, rekreasi atau kepada industri seperti pertanian dan lain-lain. Kelima ialah mempunyai kelulusan dari pihak berkuasa tempatan iaitu PBT. Ini dilakukan sebelum kegiatan penerbangan dijalankan bagi mengelakkan sebarang konflik atau aduan dari penduduk setempat sekiranya berlaku kerosakan atau sebagainya. Akhir sekali, kelulusan dari pihak CAAM jika penerbangan itu melibatkan sesuatu ketinggian seperti pengeluaran notis to airmen iaitu NOTAM. Ini adalah bertujuan menjaga keselamatan para juruterbang yang melakukan penerbangan serta penerbangan lain yang sering terbang rendah seperti helikopter pada waktu yang sama. Kebaikan penggunaan drone, pertama dalam sektor media kewartawanan dan pembuatan filem, ia digunakan bagi membantu mendapat imej yang lebih jelas dan ia mudah dibawa, kecil dengan serta mudah dikendalikan. Yang kedua ialah dari sektor agriculture, pertanian, iaitu proses untuk menabur baja serta menyiram air di kawasan tanaman dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Seterusnya, ia dapat memantau tanaman daripada serangan perosak. Dan sektor ketiga kita boleh gunakan untuk penguatkuasaan. Ia dapat membantu pihak berkuasa untuk mengesani penjenayah dengan lebih pantas dan mudah. Dapat juga melakukan pemantauan melalui udara. Seterusnya ialah keburukan penggunaan drone. Penggunaan drone dapat menceroboh privasi seseorang individu di mana dia boleh mengambil gambar individu tersebut serta tahu di mana keadaannya dengan lebih pantas. Seterusnya, tidak boleh diterbangkan di kawasan yang mengundang bahaya terhadap orang ramai seperti
kawasan bandar, kawasan jalan raya serta kawasan yang berisiko. Ia dapat menimbulkan kebimbangan dari segi keselamatan seperti berlakunya pelanggaran di udara serta hilang kawalan terutamanya bagi kawasan komersial dan peribadi. Dan akhir sekali, ia dapat menceroboh kawasan larangan seperti kawasan lambangan terbang, istana negara serta kawasan parlimen dengan lebih pantas. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai sumbangan penggunaan drone di Malaysia. Penggunaan teknologi drone semakin popular di Malaysia, di mana ia digunakan oleh pelbagai sektor, terutama sektor ekonomi seperti pertanian, tenaga dan utiliti serta industri kreatif. Drone juga digunakan secara meluas dalam sektor pembangunan awam sebagai pemantauan dan pertahanan awam. Pertama sekali, sumbangan penggunaan drone dalam pertanian. Platform UAV telah banyak membantu petani-petani dalam pelbagai cara dan secara langsung menyumbang kepada pengurangan kos, masa dan peningkatan ketepatan dalam mengenal pasti masalah. Selain itu, penggunaan drone dalam operasi penyemburan racun dan baja di sawah padi dapat menjimatkan masa. Contohnya, bagi kawasan sawah seluas 0.4 hektar, kerja penyemburan hanya memerlukan anggaran 7 minit sahaja berbanding dengan cara konvensional yang memerlukan antara sejam hingga 2 jam untuk disahkan. Secara tidak langsung, ia juga dapat mengoptimalkan rawatan taman, meningkatkan kualiti padi dan mengurangkan kos serta tenaga. Namun penggunaan drone juga mempunyai cabaran, iaitu faktor cuaca yang memainkan peranan penting ketika menerbangkan drone yang beratnya boleh mencecah sehingga 56 kg dengan bebanan. Selain perlu mengawal ketinggiannya agar semburan racun dapat benar-benar menghapuskan penyakit dan serangan ulat padi. Sumbangan kedua adalah dalam pemantauan dan pertahanan awam. Penggunaan drone telah diakui keberkesanannya dalam penguatkuasaan undang-undang serta dalam memastikan keamanan awam. Angkatan Tentera Malaysia ATM juga telah menambahkan unit drone ke dalam persenjataan mereka dan pada masa yang sama mengambil langkah yang sesuai untuk mengambil mekanisme pertahanan drone. ATM telah bersetuju dan mengakui kepentingan teknologi drone sebagai salah satu strategi peperangan. Di samping dapat meningkatkan keupayaan ATM bagi memantau sepadan daratan dan maritim negara. Tambah lagi, ATM juga sedang menjangkakan penerimaan 12 unit scan angle UAV dari pihak Kerajaan Amerika Syarikat untuk mengawasi laluan strategik di Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Selain ATM, drone juga digunakan oleh PDRM untuk memantau pemantauan SOP baru-baru ini, iaitu semasa musim perayaan di mana drone diterbangkan di kawasan perumahan untuk mengawal aktiviti ziarah menziarahi. Musim perayaan, PDRM Putrajaya juga menggunakan khidmat drone ni semasa memantau taman-taman awam di Putrajaya yang menjadi tumpuan sehingga menimbulkan kesesakan dan pertambahan luar biasa pengunjung. Drone ini turut mempunyai kawalan suara bagi menasihatkan orang ramai supaya mematuhi SOP. Yang terakhir adalah sumbangan dalam industri minyak dan gas. Malaysia mempunyai bilangan besar stesen penapisan dan pusat galian minyak yang sudah pastinya akan memerlukan pemeriksaan dan pemantauan berkala. Operasi ini biasanya memerlukan tenaga manusia yang banyak dan seringkali akan mengakibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi. Oleh itu, drone akan digunakan untuk memeriksa loji minyak mentah, platform cari gali dan pemantauan bagi pembinaan fasiliti pemprosesan baharu. Berdasarkan drone deploy, terdapat 4 kelebihan penggunaan drone dalam industri minyak dan gas yang menarik perhatian. Antaranya adalah pemeriksaan dan penyelenggaraan infrastruktur minyak dan gas menggunakan drone lebih menjimatkan berbanding cara yang telah sedia dipraktikkan dalam industri dahulu. Kedua, mewujudkan persekitaran kerja yang selamat kerana penggunaan drone mengelakkan pemeriksaan infrastruktur minyak dan gas secara manual yang berisiko di mana pekerja atau inspektor terdedah kepada bahaya dan risiko yang tinggi. Sebagai contoh, jika pemeriksaan dalam
tangki atau vessel dilakukan pemeriksa perlu masuk ke dalamnya dan pelbagai jenis bahaya terdedah dan kemalangan kemungkinan boleh berlaku. Ketiga, dalam industri minyak dan gas, saluran paip boleh menghadapi masalah seperti kebocoran. Jika keadaan ini berlaku, kumpulan operasi di pelantar perlu membuat rondaan ke lokasi yang disyaki untuk membuat pengesahan. Keadaan ini akan memakan masa yang agak lama jika lokasi tersebut jauh ataupun sukar untuk dilalui akibat beberapa faktor. Keempat, penggunaan drone dapat mempercepatkan komunikasi antara pihak pengurusan dengan kumpulan operasi di pelantar untuk sesuatu situasi atau keadaan yang memerlukan operasi yang memerlukan respon dan pengesahan daripada pihak pengurusan secara segera. Baiklah, kesimpulan yang boleh saya simpulkan daripada penciptaan drone ini adalah penciptaan drone ini bukan sahaja memberi keburukan, namun ia juga dapat memberi banyak kebaikannya. Antara kebaikan ataupun kegunaan drone ini adalah drone ini dapat melakukan kerja-kerja pengukuran dan juga pencerapan semasa aktiviti geospasial dan juga pemetaan dilakukan. Namun, drone ini bukan sahaja tertakluk kepada aktiviti pertanian dan juga komersial. Malah, ia juga dapat dilakukan dan digunakan bagi tujuan pendidikan. Di samping itu, drone ini juga dapat digunakan sebagai persembahan udara. Sebagai contohnya, pada sambutan Tahun Baharu bagi tahun 2020, terdapat 300 buah drone yang digunakan untuk membentuk visual semasa sambutan tersebut dijalankan. Penggunaan drone di negara kita masih lagi baru dan masih lagi ramai yang tidak tahu fungsi sebenar drone. Sekiranya penggunaan drone di negara kita mahu diperluaskan, pihak kerajaan perlu membuat satu selidik mengenai kebaikan dan juga ancaman yang akan diterima sekiranya penggunaan drone secara bebas diluluskan. Sekian, terima kasih. Perhatian, perhatian, perhatian. Pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan sedang berkuat kuasa. Sila balik dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Jika ingkar, anda boleh diambil tindakan di bawah Peraturan 7 dengan denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Terima kasih.